Baik, kita mulakan surah Az-Zumar mulai daripada ayat 32. Ayat 32 ini menunjukkan yang kita sudah masuk juzuk baru, iaitu juzuk yang ke-24. Jadi faman azlamu tu dah memasuki juzuk 24. Jadi awal juzuk lah. Awal juzuk 24. Baik, kita teruskan ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu, faman maka siapakah, faman maka siapakah azlamu yang lebih zalim, miman daripada orang yang kazaba telah berdusta ia Allah atas Allah, wa kadzaba dan telah mendustakan ia bisidqi dengan kebenaran, di waktu ja'ahu telah datang ia kepadanya, Alaysa, adakah tidak, dalam bracket bukankah, soalan ni bukankah dalam bracket, fi jahannam dalam neraka jahannam, maswa tempat kembali, lil kafirina bagi orang-orang yang kafir. Ayat 33. Wallazi dan orang yang ja'a telah mendatangkan ia bisidqi dengan kebenaran, wa saddaqa dan telah membenarkan ia bihi dengannya, ulaika orang-orang itu, hum merekalah, al-muttaqun orang-orang yang bertakwa. Ayat 34. Lahum bagi mereka ma apa yang yasha'una mereka kendaki, inda di sisi Rabbihim Tuhan mereka,
Zalika itu jaza balasan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Baik, saya semula daripada ayat 32 tadi ya. Aman azlamu mimman kazzaba Allahi wa kazzaba bisidqi iz ja'ahu. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas Allah? Berdusta atas Allah, yang dimaksudkan ialah mengatakan Allah itu ada sekutu. Allah punya anak. Ini adalah dusta terhadap Allah. Wa kazzaba bisidqi, dan telah mendustakan ia dengan kebenaran. Makna kebenaran di sini ialah Al-Quran. Iz ja'ahu, di waktu telah datang ia kepadanya. Kebenaran itu ialah Quran. Quran yang datang kepada dia, didustakan. Alaysa fi jahannama maswa lil kafirin. Adakah tidak dalam neraka jahanam tempat kembali bagi orang-orang yang kafir? Bukankah neraka jahanam itu tempat kembali orang-orang kafir? Itu bahasanya. Pertama, dia dustakan Allah dengan mengatakan Allah ada sekutu, Allah ada anak. Yang kedua, didustakan Quran yang datang. Dua-dua ini menjadikan layak dia penghuni neraka jahanam. Ini semua kepada manusia-manusia yang kufur. Okey, saya masuk semula ya. Ayat yang ke-32. Kalau kita katakan azlamu, lebih zalim, itu dikatakan isim apa tu? Lebih zalim, ingat tak? Lebih zalim, buka mic nak jawab. Lebih zalim, lebih jahil, lebih bodoh, lebih benar. Isim apa tu, ingat tak? Cuba jawab. Buka mic nak jawab. Faman azlamu tu, azlamu lebih zalim, ingat tak? Isim apa? Isim tafdil apa? Isim tafdil. Lebih zalim. Kemudian depan sini ada kazabah. Kazabah berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf artinya dia daripada bab sulasi. 3 sulasi. Depannya digunakan lain, kazaba. Berapa huruf tu? Kazaba. 4 huruf. Ini namanya rubai. Kazaba. Rubai ada berapa bentuk? Rubai ada 3 bentuk. 3 wazan. 3 bentuk. Atau 3 wazan. Tak apa, nanti nak cari. Okey. Ini Puan Fatimah punya. Mic yang lain okey. Puan Fatimah punya ada bunyi latah ke belakang. Saya terpaksa tutup kejap. Okey, ulang balik satu kazabah sulasi. Yang kedua kazabah rubai. Rubai ada berapa bentuk? Yang lain boleh buka, tak apa. Siapa nak cakap? Ada 4. Ada 3 bentuk. Bentuk pertama apa?
Kalau kazaba bentuk pertama apa? Akzaba. Akzaba. Bentuk kedua kazaba. Bentuk ketiga kazaba. Panjangkan kata kazaba. Sebab itu ya kenapa kita perlu belajar sorof, ya ada rubai, ada sulasi, ada rubai, ya. Sebab ya kita akan jumpa ia dalam pelajaran harfiah. Jadi kita dapat membezakan. Kalau 4 huruf, kita mesti terjemahkan makna melampau. Contohnya misal kata makna dusta, jadi kita kena terjemahkan mendustakan. Kazzaba telah mendustakan ia. Tambahkan. Tak boleh terjemah dan telah ia dusta ia. Contohnya. Tak boleh. Kena terjemahkan makna melampau. Telah mendustakan ia. Macam tu. Ya. Izja'ahu, ya. Sidiki ni, bisidiki ya. Tadi bisidiki tu maknanya ialah masdar ya. Sidiki ni dia sebab ada huruf jar jadi sidiki. Ya, kalau sorofnya wazannya ialah sidkon. Nah, sidkon ya, sidkon tu masdar lah, sidkon. Ya, kebenaran. Okey, kemudian alaysa fi jahannam maswalil kafirin. Kalau bentuk isim fa'il kafirin, agak-agak daripada sulasi ke rubai? Sulasi ke rubai? Kalau kafirin, kafirun, daripada sulasi, ya, daripada sulasi 3 huruf. Ya, kalau rubai dia guna mim. Dia guna mim pangkalnya. Kalau tak guna mim, isim fa'il tak guna mim, macam ni contohnya kafirin atau kafirun. Ini adalah daripada sulasi 3 huruf, ya. Kalau kita nak jadikan isim maf'ul untuk 3 huruf, ya, baru dia guna mim. Makfuruna, makfurun, ya. Makfurun wazan maf'ulun. Maf'ulun, makfurun, ya. Okey, kita sambung lagi. Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang telah mendatangkan ia dengan kebenaran, ya, iaitu nabilah, ya, yang datang nabi. Wa saddaqa bihi, dan telah membenarkan ia dengannya. Orang mukmin pun membenarkan kedatangan nabi, kedatangan rasul, ya. Ulaika humul muttaqun. Orang-orang itu merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi digolongkanlah orang ini sebagai orang yang bertakwa. Kerana apa? Datang rasul, dibenarkan rasul, ya. Jadi digolongkan Allah dialah orang yang bertakwa. Okey, sekarang ni kita tengok perkataan pertama yang kita jumpa di sini, saddaqa. Berapa huruf ni? 4 huruf. Ya, 4 huruf. Ya, 4 huruf ada berapa wazan? 3. 3 wazan. Pertama apa bunyinya? Asdaqa. Yang pertama. Yang kedua? Saddaqa. Yang kita nampak sekarang ini wazan 2. Wazan 3? Saddaqa. Panjangkan sod, saddaqa. Sebab itu dalam menterjemah rubai tengok, saddaqa apa yang dimaknakan? Telah membenarkan ia. Jadi melampau dia punya makna. Membenarkan. Dia tak boleh telah benar ia dengannya. Salah. Ya, telah membenarkan ia dengannya. Tengok perkataan ja'a dengan ja'ahu atas. Kenapa beza? Ja'ahu ayat 32 is ja'ahu. Ja'a. Di sini ja'a juga. Ya, atas ja'a juga. Kenapa beza makna? Ya, ni kalau ja'a tak ada bi, makna telah datang ia. Kalau ja'a ada bi, telah mendatangkan ia.
Nampak tak beza? Ya. Satu ja'a tak ada B, satu ja'a ada B. Ya. Yang ada B terjemahkan melampau. Telah mendatangkan ia. Ya. Kalau nak terjemah, kalau kadang dia berubah makna boleh telah membawa ia. Berubah jadi makna membawa. Syaratnya ada B. Syaratnya ada B. Kalau tak ada B, terjemah yang atas. Telah datang ia. Telah datang ia. Macam tu. Telah mendatangkan ia. Baik. Ulaika humul muttaqun. Orang-orang itu mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ni, ya agak-agak ya sulasi ke rubai ni. Ya. Kalau guna mim, ya tak boleh kata sulasi, mesti kita kata rubai ke atas. Ya. Rubai ke atas semua guna mim. Kalau sulasi dia tak boleh guna mim. Ya. Contohnya yang ayat 32 kafirin, mana guna mim? Ya. Orang-orang yang kafir. Sini orang-orang yang bertakwa. Ya. Kafir 3 huruf. Sebab itu dia tak ada guna mim. Mutakun dia guna mim. Itu maknanya dia lebih daripada 3 huruf. Ya. Dia Wanun jamak memang semua isim fa'il ada jamak kalau nak letak jamak. Ya. Iyalah kalau seorang. Kalau ramai tambahlah wanun ataupun yanun. Yanun ni kalau misal kata ada huruf jar. Contohnya kita letak huruf jar lil muttaqina. Lil muttaqin. Macam tu. Okey, lahum bagi mereka mayasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka kendaki di sisi Tuhan mereka. Maknanya ini adalah keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Besok di akhirat apa yang mereka kendaki di sisi Tuhan mereka, mereka akan dapat. Zalika jazaul muhsinin, itu balasan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik, dia besok di sisi Allah, di akhirat, apa yang mereka inginkan di syurga, mereka akan perolehi. Baik, sekarang ni perkataan muhsinin. Muhsinin. Sulasi ke rubai? Ni isim fa'il nama ya, ujung-ujung macam ni isim fa'il. Ini daripada rubai lah, rubai. Muhsinin. Yang mutakun tu, yang 33 tu, itu bukan rubai ya. Itu dah khumasi. 5 huruf. Dah 5 huruf tu. Yang muhsinin itu daripada ahsana. Ahsana 4 huruf. Okey, kita sambung ayat 35. Teruskan ayat 35. Liyukaffiro, supaya ia hapuskan. Supaya ia hapuskan. Allahu oleh Allah. Anhum dari mereka. Aswa'a sejahat-jahat. Allazi yang amilu telah mengerjakan mereka. Wa yajziyahum, dan
ia balas akan mereka, dan ia balas akan mereka ajrohum, akan ganjaran mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik, allazi, yang kanu, adalah mereka, ya'malun, mereka kerjakan. Semak semula. Liyukafirallahu anhum aswa allazi amilu, supaya ia hapuskan oleh Allah dari mereka sejahat-jahat yang telah mengerjakan mereka. Wayajziyahum, dan ia balas akan mereka, ajrohum, akan ganjaran mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, allazi, yang kanu, adalah mereka, ya'malun, mereka kerjakan. Ya, kerana apa? Kerana iman. Ya. Mula-mula mereka kufur. Ya, daripada kekufuran atau dia sebagai seorang musyrikin. Kemudian datang Rasul. Dia beriman. Ya, dan membenarkan Rasul itu. Ya, jadi, ya, mereka inilah golongan yang beriman, mereka lah golongan yang bertakwa. Ya, perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang jahat yang lalu, ya, semua sudah terhapus kerana dia sudah beriman. Ya, dan Allah akan balas dengan yang sebaik-baiknya apa yang mereka sudah lakukan, amal-amal soleh. Ya, dari amal-amal soleh. Ini, ya, balasan buat mereka. Baik, ya, kita tengok kepada perkataan yukafiro. Yukafiro asalnya yukafiru. Sebab ada li tu, li ni li supaya. Lamkai namanya. Lam ni lamkai. Kalau tak ada lamkai ni kita bunyikan yukafiru baris depan. Sebab ada lamkai tu jadi yukafiro. Jadi perkataan ru dengan ro ni disebabkan oleh, ya, pertukaran tu sebab ada li tu li. Li tu maknanya supaya. Huruf nasab. Baik, saya nak tanya, yukafiru, saya bunyikan yukafiru baris depan, ya. Yukafiru di sini, ya, berapa huruf? Daripada berapa huruf? Daripada 3 huruf, ya. Sekarang bunyi yukafiru. Mudhari'nya yukafiru berasal daripada sulasi ke rubai. Macam tu. Rubai. Apa madinya? Apa madinya? Yang ada sabdu. Yang ada sabdu. Yang ada sabdu. Rubai, wazan yang ada sabdu. Ya, teruskan. Kafaro. Ya, betul. Kafaro. Jadi daripada wazan kafaro, mudhari'nya yukafiru. Jadi kafaro, yukafiru. Ini wazan dia. Ya. Daripada kafaro, yukafiru. Ya, dia asal usulnya daripada 3 huruf, kafaro. Kafaro yakfuru, kafir, 3 huruf. Sekarang ni bukan 3 huruf lagi, dia dah jadi 4 huruf. Ya, dengan makna kafara yukafiru, dah jadi makna menghapuskan. Ya. Jadi makna menghapuskan, ya. Makna lain daripada makna kafir ke? Okey. Macam mana dia boleh jadi makna menghapuskan? Okey, ya. Contohnya sekarang ni, ya. Saya mengkafiri berhala-berhala. Contohnya, saya mengkafiri berhala-berhala. Apa maksud saya mengkafiri berhala-berhala?
Kita tak percaya. Ya, kita buang kepercayaan kepada apa? Berhala-berhala. Buang tu ya sesuai tak kalau dikatakan ya ada tak kaitan dengan hapus? Saya buang semua ni. Saya hapuskan semua ini. Ada kaitan tak? Ada kan? Di situlah di situ makna dia. Ya. Ya. Jadi dia ada kaitan. Ya. Ada kaitan dia. Tinggal lagi kita jauh makna kafir dengan makna hapus. Jauh makna kafir dengan hapus, ya. Ya. Jadi sebenarnya ada kaitan dia, ya. Okey. Kalau kafara ialah wazan kedua. Kalau wazan pertama apa? Akfara. Wazan pertama akfara, wazan kedua kafara. Wazan ketiga kafara. Itu dia, ya. Aswa allazi amilu. Amilu depan tu. Ya, ini berapa huruf ni amilu? Mesti nak tahu. Ya, berapa huruf? 3. Ain, ain, mim, lam. Apa baris kalau asal? Ini amilu ni jamak. Kalau asal sebelum tak boleh. Amila. Itu ini asal. Mim bawah mi itu asal, jangan ditukar jadi ma. Ya. Amila. Amila. Kalau ramai baru amilu. Ramai amilu. Macam kita kata macam ni lah. Ya, hasiba, hasibu. Macam tu. Kalau ramai hasibu, kalau seorang hasiba. Ya. Macam ja'alah satu. Kalau ramai ja'alah, ja'alu. Macam tu. Ya. Okey, sama lagi. Yadziyahum ajrahum bi ahsani. Mungkin kita tak perasan ahsani di sini adalah isim tabdil. Isim tabdil. Kita baca isim tabdil kan ahsanu. Af'alu. Lebih baik. Ya, ahsanu. Tapi kenapa dia baris bawah bila jadi ayat? Sebab ada bi. Ya, ada ba jadi ahsani. Kalau dia tidak ada ba ni, dia bunyi ahsanu. Macam ayat yang mula-mula kita baca, faman azlamu. Faman azlamu. Kan azlamu bari depan? Bari depan. Jadi ahsani itu asalnya bari depan lah. Ahsanu. Oleh kerana ada huruf ba, jadi ahsani. Sama dengan azlamu. Kalau ada huruf bi, bi azlami. Macam tu. Okey, sambungan ayat ya'malun tu, hujung ayat. Ya'malun. Ya. Ini daripada madinya tadi. Amila. Amila mudhari'nya ya'malu. Ya'malu. Ya, amila ya'malu. Ya, amila ya'malu. Ya'malu ni jamak. Ya, kalau mufrad ya'malu saja. Ya. Ya'malu. Tak, dia tak ada amalah, dia amilah. Dia amilah, dia tak ada perkataan amalah. Amilah. Amilah. Jadi madinya amilah, mudhari'nya ya'malu. Kalau tak tahu malu, tak malu. Tak malu makna engkau. Ya. Itu tak. Betul. Betul. Kalau alima ya'lamu. Kan? Ya'lamu. Tak boleh alama alima. Macam tu. Baik, saya nak tanya. Wazan untuk 3 huruf, dia ada 3 bentuk. Tengah dia atas, kadang tengah dia bawah, kadang tengah dia depan. Daripada 3 perkataan tu, 3 huruf, yang tengah-tengah tu, dia tak sama. Kadang ada yang tengahnya atas, contohnya ja'ala. Tengah dia ja'ala, tengah dia atas.
Ya, kadang ada tengah bawah. Macam contoh ni alima. Macam apa tu? Amila. Amila. Mim tengah dia bawah. Amila. Ya. Terkadang ada juga yang bukan terkadang memang ada pun, iaitu baris depan. Hasuna. Tengah-tengah dia baris depan hasuna. Ya. Hmm. Jadi, ha? Hasuna. Hasuna. Hasinun. Hasinun bunyinya tak ada hasana. Hasuna. Ha. Hasuna. Contoh lain boleh? Ya. Kaburo. Kabaro. Kita tak boleh bunyikan kabaro. Kaburo. Kabaro. Bunyinya tak ada wazan kabaro ya. Kaburo. Jadi kita kena ingat, fi'il madhi yang 3 huruf ni, dia remeh sikit lah. Remeh sikit. Dia terkadang ada baris atas tengah. Ya, kadang ada baris bawah tengah. Kadang ada baris depan tengah. Kena ambil nota lah tu. Ya. Tak semuanya baris atas. Macam tu ya. Sebab itu kenapa yang dulu-dulu kita suruh tengok kamus. Sebab terkadang kita tak tahu baris tengah tu baris tengah ke baris atas. Macam tu. Contohnya saya kata kita jumpa Kak Baro. Ya, Kak Baro ni barisnya apa ya tak tahu. Buka kamus. Nanti tengok kamus bunyinya Kaburo. Contohnya Kaburo. Macam itulah. Jadi dia kena pandu kepada kamus, ya. Kecuali lah huruf-huruf yang kita dah biasa, contohnya Nasoro. Nasoro ada kita baca Nasiro, tak ada kan? Nasoro. Menolong. Ya, Nasoro. Macam tu dah biasa lah. Maknanya kita dah biasa dengan perkataan tu. Ya, Nasoro. Ya. Ulang balik, dia ada berapa bentuk kalau yang 3 huruf? Sulasi ni? Ada 3. Pertama baris apa? Atas, tengah, tengah. Tengah baris atas. Yang kedua, tengah baris bawah. Lagi, tengah baris depan. Itu penting tu. Ya? Dia tak lari daripada 3 ni. Kalau tak atas, bawah, tak bawah, depan. Yang awal dengan akhir sama. Awal dengan akhir sama. Dia tetap baris atas. Contohnya, ya, mi, la. Atas, la pun atas. Yang tengah dia, mila. Ya? Mi. Macam tu. Syariba. 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 Ya. Okey. Kita sambung lagi ayat yang ke-36. Alaisa. Adakah tidak Allah? Dalam braket bukankah? Ya. Bukankah? Allahu Allah. Bikafin. Kejap. Bikafin yang memberi kecukupan. Abi tak payah terjemah tak apa. Bikafin tu yang memberi kecukupan. Abdahu akan hambanya. Wa yuhawwifunaka, dan mereka mempertakuti atau mereka mempertakutkan. Mempertakutkan maksudnya. Mereka mempertakutkan akan engkau. Billazina, dengan segala yang
Min dunihi, daripada selainnya. Waman, dan barang siapa yudlil, ia sesatkan. Kalau kita nak bunyikan, ia bunyikan yudlil. Kalau nak sambung, mati tu kena baris bawah. Yudlilillahu. Ya, kalau nak bunyikan perkataan satu perkataan ni yudlil. Ni memang baris mati sini yudlil. Kalau nak sambung baru yudlilillahu macam tu ya. Jadi yudlil, ia sesatkan, Allahu, oleh Allah. Famalahu, maka tiada baginya. Maka tiada baginya min hadin. Min daripada hadin, yang memimpin. Baik, simak semula. Alaihissallahu, adakah tidak Allah, atau kita katakan bukankah Allah, bikafin, yang mencukupkan atau memberi kecukupan, abdahu, akan hambanya. Ya, bukankah Allah yang telah memberi kecukupan, ya, buat hambanya. Ya, iaitu ini dimasukkan hambanya di sini kerana hambanya tu ialah seorang, iaitu disebut ialah Nabi. Ya, bukankah Allah telah memberi kecukupan kepada hambanya yang bernama, yang dikatakan sebagai ya Muhammad ya SAW. Wa yuhawwifunaka, dan mereka mempertakutkan akan engkau ya Muhammad, billazina min duni, dengan segala yang daripada selainnya. Kenapa diterjemahkan segala yang? Segala yang tu menunjukkan kepada berhala. Kalau kepada orang, orang-orang yang. Ya, di sini nak menunjukkan kepada berhala. Jadi mereka di sini orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni mempertakut-takutkan Nabi dengan berhala-berhala mereka. Ya, Muhammad, dia tak tahu nanti berhala-berhala kita akan ya mengenai mereka, mengenakan Muhammad. Dipertakut-takutkan ya. Adakah ya apa yang mereka pertakutkan itu menjadi? Ya, sebenarnya tidak menjadi. Ya, macam kita lah. Ya, jangan dekat-dekat dengan berhala tu. Nanti kena sampuk di berhala. Ya. Jadi kenapa? Sebab ya kita bagi nasihat kepada orang tu, jangan ya kamu ya bermain-main dengan berhala tu. Ya, nanti kamu kena sampuk berhala tu. Sebab apa? Ya, sebab yang ya kita nasihatkan tu orang yang lemah imannya. Lemah imannya bila dia ya mempermain-mainkan berhala. Ya, berhala ni dah disembah oleh orang musyrikin. Jadi berhala bila disembah dah ada jin. Tu kena faham tu. Kalau berhala baru belum dia disembah, dia tak ada jin lagi. Contohnya kuil lah baru dibuat contoh. Dia tak ada jin lagi. Tapi kalau dah buat acara sembahan dan sebagainya, dah ada tepung tawanya, ya, di situ baru jin tu menunggu kat situ. Jadi jangan nak main-main. Ya, orang yang lemah iman ya, yang lemah iman nak main-main, nanti kena sampuk. Memang betul lah. Kena tendang di jin, langsung tak boleh kencing, tak boleh berak. Ya. Dikatakanlah bahawa jin apa berhala tu ada kuasa. Sebenarnya tak. Ya. Hanya jin yang duduk kat situ. Yang goyang kaki kat situ, dia suka orang sembah dia. Kalau nak tahu, ya. Jadi orang musyrikin menakut-nakutkan Nabi dengan berhala. Itu dikatakan billazina min dunihi, dengan segala yang daripada selainnya. Itu segala yang tu makna berhala. Ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min hadin, dan barang siapa ia sesatkan oleh Allah, maka tiada baginya daripada yang memimpin. Mana kalau siapa yang ya Allah ya sudah sesatkan dia,
tak ada seorang pun boleh nak memimpinnya. Ya, contohnya, ya, bapa saudara Nabi Abu Talib. Ya, mati pun dalam keadaan yang sesat. Nabi nak pimpin pun tak dapat. Ya, padahal Nabi sayang kat dia. Tapi tak boleh nak buat apa dah. Allah dah tentukan dia mati dalam keadaan kesesatan. Ya. Kalau dia menentang tak apa. Abu Talib dia tak menentang, tapi tak nak beriman, tak nak percaya apa yang dibawakan oleh Rasulullah, tak nak dipercayai. Ya. Kalau Abu Lahab tentu dia menentang, Abu Jahal tentu menentang. Ya. Tapi Abu Talib ni dia melindungi. Ya, tapi hanya tak nak beriman. Jadi Nabi pun tak dapat nak pimpin dia walaupun Nabi kasih kepadanya. Ya. Itu maknanya wa may yudlilillahu fama lahu min hadin. Dan barang siapa ia sesatkan oleh Allah, maka tiada baginya daripada yang memimpin. Tak ada siapa yang boleh pimpin dia. Ya. Baik, ya, kita semak dulu latihan-latihan yang dah dibuat. Ya. Tadi semak, nanti tak tahu betul ke tidak. Ya. Apa latihan-latihan yang kita dah buat, ya, buat semakan balik. Buka mic. Cuba sebutkan pelajaran sorof, latihan-latihan. Zalimin. Okey, zalimin, ya. Taksibu. Okey. Nanti ya. Okey. Zalimin, taksibun, ya'lamun. Okey, sekarang kita nak jadikan dia rubai. Rubai ni 4 huruf, ya. Okey. Ini yang terakhir untuk rubai, ya. Terakhir untuk rubai. Cuba kita selesaikan pertama zalimin, apa dia punya wazan satu kalau rubai? Azlama. Okey, azlama. Mudhari'nya yuzlimu. Masdarnya izlaman, ke bawah. Ikut izlaman. Amarnya azlim. Nahi la tuzlim. Isim fa'il muzlimun. Isim maf'ul muzlamun. Ini wazan satu. Wazan dua, zallama. Ada sabdu. Zallama. Mudhari'nya yuzallimu. Masdarnya tazliman. Ya, amar zallim. Nahi la tuzallim. Isim fa'il muzallimun. Isim maf'ul muzallamun. Okey. Wazan 3. Panjangkan zori. Zolama. Mudhari'nya yuzalimu. Zolama yuzalimu. Masdarnya zilaman. Amar zolim. Nahi la tuzalim. Isim fa'il muzalimun. Isim maf'ul muzalamun. Ya. Okey, lulus. Lulus tu. Mumtaz. Okey, wazan untuk yang contoh 2. Apa tadi? Taksibuna.
Apa rubai dia? Aksaba. Aksaba. Mudhari'nya yuksibu. Masdarnya iksaban. Ke bawah ya. Iksaban. Amar aksib. Nahi la tuksib. Isim fa'il muksibun. Isim maf'ul muksabun. Ya, wazan 2. Kasaba, ada sabdu. Kasaba. Mudhari'nya yukasibu. Masdarnya taksiban. Amar kasib. Nahi la tukasib. Isim fa'il mukassibun. Isim maf'ul mukassabun. Okey, wazan 3. Panjangkan kasaba. Ada ka, dua, ada alif. Kasaba mudhari'nya yukasibu. Masdarnya kisaban. Kisaban. Ya. Ya, fi'il amar kasib. Nahi la tukasib. Isim fa'il mukasibun. Isim maf'ul mukasabun. Okey, lulus. Wazan 3. Apa yang ketiga pula? Contoh 3. A'lama. A'lama ya, daripada alima a'lama. Mudhari'nya yu'limu. Yu'limu. Masdarnya i'laman. Amar a'lim. Nahi la tu'lim. Isim fa'il mu'limun. Isim maf'ul mu'lamun. Wazan 2. Allama. Mudhari'nya yu'allimu. Masdarnya ta'liman. Amar alim. Nahi la tu'allim. Isim fa'il mu'allimun. Isim maf'ul mu'allamun. Okey, lulus. Satu lagi, wazan. Wazan 3. Panjang. Lama mudhari'nya yu'alimu. Masdarnya ilaman. Ya, ilaman. Amar alim. Nahi la tu'allim. Isim fa'il mu'alimun. Isim maf'ul mu'alamun. Ya. Untuk wazan yang keempat ini ya, sebenarnya kita nak buat penambahan ya. Itu sampai isim fa'il. Sampai isim fa'il saja. Isim fa'il, isim maf'ul ya, sampai isim maf'ul. Kemudian cuba tengok perkataan yang dah ditulis ya. Yang ditulis madi, tiga bentuk tu. Mula-mula sekali. Yang azlama. Azlama mudhari'nya apa? Okey. Pegang madi dan mudhari' saja ya. Azlama yuzlimu. Wazan yang kedua zallama. Tak zallama. Zallama mudhari'nya yuzallimu. Okey. Wazan 3
Zalama mudhari'nya yuzalimu. Ulang sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Pertama azlama mudhari'. Madi mudhari' saja. Azlama yuzlimu. Zallama yuzallimu. Zalama yuzalimu. Apa yang kita nak buat sekarang ni, ya, ialah fi'il madi yang ditulis itu adalah fi'il madi ma'ruf. Jadi nak jadikan majhul, ya, kita kena bunyikan depan pertama, ya, bunyikan bawah kedua. Jadi kalau azlama, kalau majhul bunyikan depan jadi uzlima. Depan dengan bawah. Jadilah majhul. Ya. Jadi azlama jadi apa? Uzlima. Uzlima. Kaedah dia apa? Apa barisnya? Depan dan bawah. Yang lain sama. Yang ujung tak payah sentuh. Yang ujung sekali tak payah sentuh. Pertama depan, keduanya bawah. Okey. Kalau zol madi majhul, dia punya nama dia. Pada makna dia ada di. Kalau telah menzalimi ia, telah dizalimi ia. Macam tu. Ada di ya. Okey. Wazan 2, kalau zallama nak jadikan majhul, sama dengan tadi, depan bawah. Zullima. Zallama jadi zullima. Jadi majhul. Kalau wazan 3, zalama, bariskan depan dengan bawah. Zulima ejaannya ditambah dengan ditukar dengan waw ya, alif tu. Jadi waw, waw, zu, lam, mim. Zulima. Ejaannya apa? Waw, lam, mim. Sebab bunyi depan sesuai dengan waw, tak boleh tak sesuai dengan alif. Jadi ditukar dengan waw, zulima. Jadi maknanya kena terjemah dengan di. Kalau telah saling menzalimi ia, jadi telah saling dizalimi ia. Telah saling dizalimi ia. Ya. Ini untuk madi. Ingatkan sekali lagi, madi dia punya kaedah dia apa? Baris apa? Okey, sekarang ni mudhari' pula. Tajuk dia mudhari' majhul. Ya, mudhari' apa? Majhul. Majhul. Mudhari' majhul, ya, kaedah dia depan atas. Depan dengan atas. Kalau azlama mudhari'nya yuzlimu. Yuzlimu kalau nak jadikan majhul depan dengan atas. Macam mana? Yuzlamu. Jadi yang yuzli bawah li tu jadi la. Yuzlamu. Ya. Okey. Kalau zallama yuzallimu. Kalau majhul yuzallimu, mana boleh. Jangan tukar baris yang akhir. Yang akhir sama. Yuzallamu. Ya. Kan suruh tukar, yang suruh berubah yang awal dengan akhir tengah. Okey. Yuzallamu. Kalau yang wazan akhir, zalama yuzalimu. Yuzalimu. Kalau majhul, sama, tinggal lagi yuzalamu. Yang bunyi bawah tu naikkan atas. Yuzalamu. Ya. Okey. Majhul. Majhul, ya.
Kalau madi depan apa? Depan dengan bawah. Depan dan bawah. Ya, kalau mudhari depan dan atas, depan dan atas. Ya, depan dan atas. Ya, depan atas. Atas, ya. Okey. Untuk untuk rubah ini, ya, penambahan di ilal madi sekarang yang sudah ni ialah sampai isim maf'ul. Kemudian tambah lagi madi majhul dengan mudhari majhul ujung dia, ya. Madi majhul dan mudhari majhul. Apa yang nak dibuat untuk latihan baru, ya, untuk rubah ini sampai majhul, iaitu kita semak Quran balik, iaitu ayat 32. Kita ambil perkataan kazaba yang senang-senang je. Kazaba. Ha, kazaba. Ha. Kemudian ayat 33, Sodako, kita ambil wazan sodako tu asdako, ya. Kalau kazaba tadi akzaba. Kalau sodako ambil wazan asdako dulu. Asdako. Kemudian yang ketiga, ayat 34. Musinin. Hujung ayat. Musinin, kita ambil pekat hurufnya apa? Hasinun. Kalau 4 huruf apa? Ahsana. Jadi tiap satu ada 3 wazan. Dan ditambah dengan madi majhul, mudhari majhul. Ya. Tambah 2 lagi lah. Yang sudah ada, yang sedia ada 2, 4, 6, 7. Jadi tambah 2 jadi 9. 8, 9. Ya. Mudhari majhul. Ya. InsyaAllah, ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada pelajaran yang kita sudah pelajari tadi, ya. Sadaqallahul azim.